di Johor dan Melaka, tetapi kalah teruk pada PRU 15 berbanding PRU 14. Betul tak? Tap-tap skrip, tap-tap muka host ni. Kawasan muka saya ni sila tap-tap. Kalau awak tap-tap tempat lain tak jadi. Okey. Jadi persoalan besar yang ada tentang 6 PRN ini adalah, adakah keputusan PRU 15 masih lagi boleh dijadikan sandaran? Mungkin boleh, mungkin tidak. Tambah menarik lagi, 6 PRN ini terdiri daripada 3 buah negeri yang dimenangi dan ditadbir oleh Pakatan Harapan, dan 3 lagi dimenangi dan ditadbir oleh PAS dan PN. Macam mana di negeri-negeri PH ni? Selangor, Pulau Pinang yang telah dimenangi sejak 2008 bermaksud telah 3 penggal diketuai oleh MB dan Ketua Menteri dari parti yang sama dengan pencapaian yang lebih baik dari satu PRU ke PRU, terutama selepas 2013. Okey. Tapi kita harus ingat 2008 hingga 2018 PAS turut menjadi sebahagian daripada Kerajaan Negeri Selangor dan juga Pulau Pinang. Dan 2014 hingga 2018 MB Selangor daripada Keadilan kini bersama dengan Perikatan Nasional iaitu JEMIN. Betul tak? Okey. Jadi pada masa yang sama, UMNO BN telah menjadi pembangkang di kedua-dua negeri ini bersama Kerajaan Perpaduan. Negeri Sembilan pula selalunya sengit dalam tempoh yang sama. Perbezaan sokongan terhadap BN dan PH selalu hampir seimbang, dan hanya pada tahun 2018 saja PH berjaya melebihi BN. Jadi kita nampak pertembungan kuat pada PRU 15 bagi kerusi parlimen. BN dan PH masing-masing telah menang 5 dan 3 kerusi, manakala PN tidak menang walaupun 1 pun kerusi. Dalam PRN kali ini, PH dan BN akan mewakili Kerajaan Perpaduan kan, untuk berdepan dengan Perikatan Nasional. Okey, bagaimana dengan negeri-negeri Perikatan Nasional ni? Kita dah tahu PAS dah lama takbir Kelantan sejak PRU 8 pada tahun 1990. Tak banyak kemajuan ekonomi kita dapat lihat di negeri Kelantan ni. Malah banyak skandal dan juga salah guna kuasa, nepotism yang berlaku di negeri Kelantan ni yang kita boleh tengok. Dan PAS secara relatifnya kekal menang dikaitkan beberapa faktor lah. Yang pertama, ketokohan Tuan Guru Nik Aziz itu, penolakan terhadap UMNO BN yang dianggap mendiskriminasi negeri itu semasa berkuasa dulu. Dan kedua-dua faktor ni boleh dikatakan tidak ada lagi, kerana arwah Tuan Guru Nik Aziz sudah tak ada, dan belum ada tokoh yang setanding dengan imej beliau muncul dalam PAS itu sendiri, kan? Sama ada di Kelantan ataupun di seluruh negara lah. Jadi PAS juga pernah menjalinkan kerjasama dengan UMNO BN dan melupakan diskriminasi pada masa lalu, iaitu melalui Muafakat Nasional. PAS hanya sekali lah PAS benar-benar tercabar, iaitu pada tahun 2004. Ketika tu Abdullah Ahmad Badawi, Tun Abdullah Ahmad Badawi atau Pak La baru saja menjadi Perdana Menteri menggantikan Dr. Mahathir. Ia memberi petunjuk sebenarnya memang ada arus bawah, iaitu undercurrents penolakan PAS di Kelantan. Ada dakwaan mengatakan PAS berjaya kekal menang di Kelantan kerana faktor pengundi luar yang balik mengundi parti tu. Jadi dakwaan ini tidak melalui dia orang kata diorang ni tak rasa kepayahan hidup di Kelantan, dan diorang ni sesekali balik mahu saja nak mengekalkan kononnya dia berpandukan pada Islam sajalah. Mu nak air ke mu nak Islam, kan? Mu nak pembangunan ke mu nak Islam, mu nak pembangunan ke mu nak Islam, gitulah. Jadinya selain Anwar Musa kan, saya nampak
BN ini kita tahulah dia menang banyak kali dah dekat Kelantan ni. Dan lebih awal daripada tu, seorang lagi tokoh UMNO Kelantan ni iaitu Mustafa Muhammad yang telah melompat ke bersatu. Dan Terengganu dan Kedah pula dia lain. Sejak reformasi 1998, pengundi di kedua-dua buah negeri ini memang menunjukkan kesediaan mereka untuk mengalih sokongan. Dan dalam PRU 10 pada tahun 1990, majoriti pengundi Kedah menangkan BN di peringkat negeri, tapi dia pilih lebih ramai ahli parlimen PAS barisan alternatif berbanding BN. Jadi Terengganu pernah menjadi tempat tokoh politik mendapat perlindungan. Misalnya On Jaafar yang terbuang diangkat di sana. Ini bagi saya menunjukkan bahawa pada satu ketika politik orang Terengganu tidak disempitkan oleh fahaman parokial setempat ni. Jadi PAS menang pada tahun 99, gagal dipertahankan semasa gelombang biru 2004 semasa kenaikan Pak Lah tu sendiri. Okey, jadi ketika Pakatan Rakyat kembali memberi saingan di peringkat nasional menjelang PRU 13, PRU 12 pada tahun 2008 dan PRU 13 pada tahun 2013, PAS gagal menawan kembali Terengganu. Tapi PAS kekal sebagai pesaing utama sahaja di Terengganu ni. Kan? Okey, baik. Saya tak nak cakap terlalu panjang lah. Cuma saya nak tanya orang-orang Kedah khususnya. Sanusi buat apa bangunkan Kedah? Saya nak tanya, Sanusi buat apa bangunkan Kedah? 5 loji rawatan air ni yang Sanusi semasa dia menjadi MB dan telah mendapat dana, orang lain yang yang apply for that dana, yang plan tentang loji air ni semasa zaman PH. Lepas tu tiba-tiba dia diangkat menjadi Menteri Besar. Lepas tu dia mendapat dana untuk loji rawatan air ni sebanyak hampir 1 bilion. Tapi setakat hari ni berapa persen yang telah siap? Jadi kita tak nampak apa yang telah dilakukan oleh Sanusi ni. Kalau dia nak kata Sanusi ni banyaklah buat perubahan ke apa, sekarang ni kan rakyat cuma nak tahu apa yang telah dicapai, setakat mana yang telah dicapai oleh Sanusi ni sebagai MB Kedah. Dan ada kita ni, pada saya lah, Sanusi ni boleh kita kelaskan sebagai MB yang paling tak ada kualiti dalam Malaysia. Sebab apa? Sembang kencang, kerja ke laut, dah kalah saman dengan Mahfuz. Banyak pun tak selesai lagi hari tu. Dia buat perangai mulut tak ada insurans. Tapi orang macam ni lah walau undut sokong. Pimpinan pun dijadikan poster boy. Dia ni tara poster boy, tara tu je poster boy puak-puak lebay. Betul tak? Okey. Lepas tu dia pernah kata apa dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak perlu nak sembang kemiskinan. Hang tahu apa? Dia kata macam tu dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu bongkak dan terdesaknya Mat Sanusi ni memperkecilkan usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim membasmi kemiskinan. Ini kerana MB Kedah ni kata Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah anak pemimpin UMNO dan pernah belajar dekat MCKK. So Datuk Seri Anwar ni tak pernah hidup miskin dan faham penderitaan orang miskin. Mungkin dia nak tunjuk yang dia lebih tahu derita kemiskinan, sebab dia pernah miskin, pernah makan nasi dengan air garam, dengan telur belah 8 seperti yang pernah diceritakan, betul tak? Tapi untuk memahami kemiskinan, kita tak perlu jadi miskin terlebih dahulu. Apa yang kita perlu adalah sekeping hati yang tulus, jujur dan ikhlas. Sekiranya seseorang itu ikhlas, dia akan memahami. Adakah kalau kita nak membantu OKU, adakah kita akan kena jadi OKU dulu? Saya nak tanya, kalau anda ni nak membantu para OKU, adakah anda perlu jadi OKU dulu baru anda boleh membantu OKU? Betul tak?
Jadi pada November 1974, umur Sanusi baru berapa bulan baru. Apa yang Sanusi tahu tentang kemiskinan? Anak orang kaya yang Sanusi hina tu rela dipenjara di ISA kerana pemimpin demonstrasi memperjuang nasib petani miskin masa tu. Orang yang Sanusi tuduh bukan tahu apa-apa tu tentang kemiskinan. Itu juga yang tubuhkan yayasan anda untuk membantu anak Melayu yang keciciran dalam pelajaran agar tak ketinggalan. Dan sampai hari ini, selepas menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar tak pernah gagal mengingati orang miskin, terutamanya petani dan pesawah. Antara yang pertama beliau buat adalah dapatkan dana konglomerat untuk bantu pesawah miskin. Lepas tu, Menteri Ekonomi juga telah melancarkan inisiatif IPR ini untuk membantu golongan B40 untuk bina kerjaya, untuk ceburi bidang perniagaan itu. Tahu apa? Sanusi. Jadi dia kata, sebagai orang yang sangat faham kemiskinan itu apa, Sanusi ni, dia sangat faham. Dia kata, dah buat apa untuk orang miskin ni Sanusi ni, aku nak tanya. Selain daripada mengarut, menggebang, apa lagi dia pernah buat? Tak ada. Malah Mahyadin, calon PM yang Sanusi sokong tu, masa jadi Perdana Menteri selama 17 bulan tu, berapa banyak yang dia tolong orang miskin? Berapa banyak? Tapi dia jadikan orang miskin, orang yang tak miskin tu miskin banyak. Ni, Presiden PAS. Dah berapa ramai orang miskin yang dia bantu. Yang terjadi cuma diambil gaji tanpa buat kerja, gaji buta. Sedangkan gaji itu boleh dilaburkan dalam program membantu naik taraf hidup orang miskin, betul tak? Sebenarnya malah nak cakap pasal Mak Badut ni, tapi terpaksa cakap juga. Lepas tu diorang punya walaun-walaun ni kan, yang penyokong dia ni akan kata, alah goyang dengan Nusi lah tu. Bukan goyang lah. Kami cuma nak tekankan di sini, jangan pilih dia lagi. Kalau dia lah poster boy yang nak diangkat oleh PAS, buang masa saja hang undi PAS. Sebab kebenaran mesti diungkapkan. Sanusi dan PAS tak ada pun lagi jasa yang boleh dibanggakan untuk membantu orang miskin. Kadar kemiskinan di Kedah di Malaysia ni, Kelantan, Terengganu, top 5. Tapi tergamak hina tokoh yang sehebat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang ketepikan kepentingan diri demi rakyat miskin. Hang ada tak ambil gaji macam dia tak? Aku nak tanya. Hang ada tak ambil gaji macam dia tak? Sanggup tak ambil gaji macam dia? Tak ada pun. Lepas tu hampa ni duk gelarkan dia apa? Oh, Sanusi bapa kemajuan Kedah. Selepas tu Mahdi, Sanusi antara sosok pemimpin yang boleh digelar sebagai bapa pemodenan sekelip mata. Kenapa aku kata bapa pemodenan sekelip mata? Sebab dia majukan Kedah pakai ayat liok ya. Lambat laun, kalau dia konsisten buat macam tu, kan, mempertahankan kekuatan gebang dia tu, dia bakal diangkat dan diiktiraf sebagai pemimpin berpengaruh dunia. Percayalah. Dia boleh jadi pemimpin berpengaruh dunia. Kerana apa? Kerana berjaya menjadikan sesebuah negeri ditakbirnya maju dan moden sekelip mata, dengan hanya memberi janji-janji. So wajarlah dia dipilih sebagai MB Kedah yang memegang 7 portfolio. 7 portfolio tu hampa ingat cukup lah nak bagi kat dia? Betul tak? Takkan nak bagi 7 saja portfolio dekat dia. Bagilah banyak sikit. Bagi 10 portfolio dekat dia lain kali. Jangan bagi 7 saja, bagi 10 terus. Kan? Dia ada credibility yang anggun. Berwibawa. Anggun tu aku terletak. Segala mampu terlaksana sekelip mata. Tapi kalau hang tak nampak, something wrong somewhere lah. Bunian, betul. Bunian dia nampak.
Bunian je nampak litak dia, litak lumba dia. Bunian je nampak langkah suka. Takut tak? Takut kan? Jadi meskipun begitu, kemajuan dan kemodenan yang dilakukan hanyalah status semata-mata. Hampa tahu tak status? Status, buat status macam status dekat Facebook tu, status dekat WhatsApp tu. Macam tu lah. Status semata-mata. Tugas dia mudah. Hanya perlu claim mana-mana negeri yang dah maju sebagai negeri di bawah takluknya. Sebab tu dia nak claim Penang yang itu. Dikatakan, oh Penang, oh Kedah punya, dia kata. Tak mustahil lepas ni, apa lagi hak maju? Thailand. Kalau Perlis maju pun dia boleh claim Perlis lepas ni kot. Jangan main-main. Ramai yang terpedaya dengan pidato dia di pentas umum yang banyak melawak tu. Dalam melawak ketawa kan. Di sebalik kata hasutan, racun yang ditabuk, ada kedangkalan yang nyata yang sedang berkubur. Begitulah kira-kiranya. Dan bagi dia ni, dengan klaim Pulau Pinang sebagai negeri taklukan, beliau mampu menjadikan Kedah maju sekelip mata lah kalau boleh. Betul tak? Jadi dia lupa tindakan dia tu akan mengundang persepsi yang bercanggah dengan atas hasutan. Inilah kualiti kelahiran PAS nak buat kampung. Bila bersuara nampak gah tapi ada kedangkalan, mungkin ada shot di mana-mana ke, wayar shot orang kata, wayar putus. Kan? Paling mengherankan bagaimana PN boleh pilih dia sebagai juru cakap untuk PRN ini yang bakal berlangsung ni. Sedangkan dia ni antara MB Malaysia yang prestasi dia paling tercorok sekali. Mungkin kehandalan dia menipu rakyat lah kot. Di sebalik pidato dia tu, aku rasa lah dia macam sembang kemah untuk ummah. Macam tu. Apa tahu tak? Sembang kemah untuk ummah. Itulah kehebatan dia. Lagu tu. Okey. Dia pernah kata apa? Dia pernah dakwa Islam di Selangor tak bagus, Kedah lagi baik. Aku tak faham apa yang dia kata Islam di Selangor tak baik tu, yang tak bagus tu. Aku perhati di Selangor kebanyakan masjid diimarahkan dengan baik. Majlis ilmu lebih menyelah lah kalau tak dibandingkan negeri-negeri lain yang PAS bawa ni. Sembang tanpa fakta, boleh lah nak tipu walau boleh lah. Betul tak? Tunjuklah berapa majlis ilmu yang kerajaan negeri telah adakan, yang telah laksanakan. Tak perlu nak sembang kemiskinan. Tahu apa kan? Dia kata, oi, sembang punya kemas, berani lawan kononnya. Tapi selepas kena polis ambil kenyataan, terus ubah kenyataan. Pada mula kata habis lah. Memang Kedah punya. Penang tu kan diselit dengan lawak bodoh dia. Kata nak hak tuntutan. Lepas tu nak nilai pajakan pula dah. Nak tuntut nilai pajakan. Jenis gebang kaki gempak saja. Macam tu lah. Betul tak? Jadi kalau kita perhatikan cara Datuk Seri Anwar ni perintah dengan cara Sanusi ni perintah bagaimana? Korang bayangkan pada 14 Mac 2023 Datuk Seri Anwar Ibrahim secara tergempar hadir ke Istana Anak Bukit untuk menghadap Sultan Kedah. Lawatan tergempar itu dikaitkan dengan titah ucapan Sultan Kedah yang mahukan kerajaan pusat untuk mempertimbangkan kelulusan projek KSP. Februari 2023, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan dalam pembentangan lanjawan 2023 di Parlimen bahawa projek KSP tidak dapat dipertimbangkan kerana tiada peruntukan. 8 Mac 2023, Anthony Loke menyatakan PM tidak menolak
projek KSP sebaliknya pihak kerajaan belum menerima permohonan mengenainya. Pada 9 Mac 2023, Anwar mendakwa bahawa pihak swasta iaitu orang yang nak melabur menurut Sanusi ni, Syed Mokhtar, telah menolak untuk meneruskan projek KSP berikutan kos yang tinggi. Anwar dakwa beliau dapat sendiri, Datuk Seri Anwar dakwa beliau dapat sendiri panggilan telefon daripada tokoh itu. Jadi apa penolakan yang sebenar dan alasan ini? Jadi sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim nak dia lakukan satu proses yang teliti mengikut landasan yang sepatutnya. Kena pergi MAHB dulu, mohon dengan MAHB, bagaimana dengan SOP, dengan EITA dan sebagainya. Kesan nak mendirikan tu, masalah ayak tu berlaku ke tak? Takut nanti jadi projek Gajah Putih. Kan? Okey, siapa yang betul-betul nak melabur? Dia kena betul-betul duduk semeja dengan Menteri Pengangkutan. Dan rakyat boleh nampak dengan mata kepala sendiri. Kalau betul lah dia ni serius, kenapa dia tak pergi duduk semeja dengan Menteri Pengangkutan sampai hari ni? Jadi perintah apa cara macam ni? Ni perintah cara orang kampung ke perintah cara menteri, betul tak? Kalau betul-betul nak mohon untuk lakukan projek tu, buat projek tu melalui saluran yang betul lah. Even sebelum tu Wikasion dah habaq dah. Wikasion kata ikut saluran yang betul. Kalau lah tak ada kelulusan lagi dari segi pemilikan tanah pun tak tahu cerita lagi. Nak bina tu dekat tanah mana? Pemilikan tanah tu dah settle ke belum? Itu yang jadi tanda tanyanya. Okey. Penat cakap seorang-seorang. Dan seperti yang kita tahu, dia selesai masalah apa? Dia nak dirikan itu dan ini. Yang pertama sekali, dia kena selesai yang asas dulu. Apa yang asasnya? Yang asasnya adalah air. Kalau air, tak tahulah aku nak kata. Kalau ayak ni, rakyat pun tak dapat, macam mana nak bina satu lapangan terbang? Satu elektropolis tu. Cita-cita dia besar. 2019, Kerajaan PH telah selesaikan proses tender berusaha untuk dapatkan dana daripada Kerajaan Pusat untuk projek loji rawatan air di Kedah. Bila PAS ambil alih, Sanusi sebagai MB Kedah memantau pelaksanaan tersebut dalam masa 3 tahun. Proses hanya berjalan 10%. Pada Mac baru ni baru 10% saja. Dah hampir 3 tahun, 10% saja. Dengan hampir 1 bilion dana itu. Sepatutnya tahun 2023 ni Kedah bebas masalah air dengan bajet yang telah diberikan oleh Kerajaan Pusat. Tapi ia gagal dilaksanakan. Jelas menunjukkan apa? Menunjukkan inilah MB yang banyak cakap umpama tongkos